Hello, good day to all of you. Nama saya Cikgu Azri. You can call me Sir Azri or Cikgu Azri. Okey, hai kawan-kawan semua, abang, kakak, semua dah okey Semua dah rehat-rehat dah semua tadi. Sir pun dah rehat juga. Okey, so jom kita tengokkan balik kat sini. Oh, by the way, tips Sir kalau macam tengah-tengah belajar ni kan, gula-gula. Gula-gula tu carilah gula-gula apa-apa, chewing gum kan, air kopi. Kopi ni tengoklah kalau kau orang biasa minum, kalau tak biasa minum air kosong-kosong macam tu. Jangan minum air manis. Air manis ngantuk Okey, so jom tengokkan cerita ini pula. So cerita kita yang keenam ni, item mana, barang mana yang akan tambah equity pemilik. What is equity, Sir? Modal dia. So apa yang tambah, Sir? Kalau kita cakap pasal belanja tu keluar duit. So lagilah tak logik Sir tak? So belanja tu tak kena lah. Okay. Macam mana pula dengan ambilan tu, Sir? Ambilan ni dia ada borderline dia tu, nanti saya cerita. Rugi, Sir. Rugi ni lagilah kita keluarkan duit. Tapi for sure modal tambahan tu, nama pun modal tambahan bang, kak. So dia mestilah menambahkan modal, right? So inilah Sir. So jawapan dia adalah D. Okey, sekejap saya tunjukkan sikit So ini dia. Macam kita cerita tadi. Oh, ya Sir. Belanja ni duit keluar. Ambil pun duit keluar kan. Rugi lagilah duit keluar. So modal tambahan ni duit masuk. Okey, so macam gitulah. Okey, so tu point dia, tambahkan equity dia. Okey Sir. Okey, lagi macam mana cerita dia Sir? Okey, baik. Sekarang ni kita cerita pasal penambahan kos belian. Belian ni macam ni. Kalau dalam kita punya perniagaan tu, bisnes tu, dia flow dia lebih kurang macam ni tau. Kita beli barang, kita jadikan stok. Stok tu kita jual sebagai produk. Lepas tu kita dapat untung. Nampak So dia ada beli, dapat stok. Stok kita jual, dapat untung. Basically itu flow normal kepada perniagaan. Okay Sir. So yang cerita ni Sir, cerita yang ini, apa yang akan tambah kita punya kos belian? What is going to macam increase kita punya kos tu? So belian ni macam mana Sir? So flow dia macam ni Bila kita buat belian, kita akan tolak pulangan belian. Tak wajib. Pulangan belian tu kalau ada lah. Kalau kita beli barang, tiba-tiba kita punya quality control punya team kan, barang ni macam rosak lah. So kita pulang balik. So macam itu. So kalau semua okey Sir, kalau semua okey, cantik lah. So nama dia adalah belian bersih. So kita dah membeli dah. Apabila kita beli, ada beberapa benda yang akan menambahkan kos belian kita tu. Kita beli, ada Sir, ada. Nama dia insurans atas belian. Bila kita beli tu, kadang-kadang kita kena ada insurans. So dia akan tambah kos. Angkutan Sir, angkutan je lah nak masukkan benda tu dalam company kita, ada kos. Duty, tax ataupun cukai semua tambah kos. Dan last sekali adalah upah lah. Upah ada pekerja ke, upah pakar ke, tak kisah. Tapi benda-benda ni akan menaikkan kos. Okey Sir, baik Sir. So macam mana cerita ni? Ini yang tadi awal-awal dulu saya ada cerita, dia perangkap sikit tau. Okay, tengok Angkutan masuk Sir, confirm lah. Angkutan masuk akan tambahkan kos belian sebab kita nak angkut barang tu masuk dalam company kita. Kos belian akan bertambah. Angkutan keluar Sir, angkutan keluar ni kos sebenarnya, tapi dia tak masuk dalam kos belian. Sebab angkutan keluar ni dia lebih kepada jualan. Nampak tak? Dia lebih kepada benda tu dah jadi stok, kita nak jual kat luar. Oh, dia belanja je lah Sir. Dia belanja, tak masuk dalam belian kita ni. Okey, yang ketiga, duty atas belian. Okey, duty atas belian ni, cukai yang kita cakap tadi itu, mungkin barang tu bercukai dan berduty, so dia akan tambah kos. Insurans Sir, ini bahaya. Kalau dia cakap insurans tu macam tu saja, it's just insurans. Dia tak cakap pun insurans atas belian ke apa semua kan. So kalau insurans ni, dia tak boleh kira sebagai belian. Okay Sir, tak boleh kira kos Sir, tak boleh. Kalau dia cakap insurans atas belian, that one baru kita terima. So dia akan jadi Sir 1 dan 3. Okay Sir, dapat Sir? So macam tu Okay, baik. So teruskan. Okay, seterusnya apa cerita dia kat sini?
inilah satu situation yang berlaku dalam kita punya akaun untung rugi. Okay, by the way, abang, kakak, by the way, friends, bila cakap pasal akaun untung rugi, we are talking about either untung bersih ataupun rugi bersih. Well, it depends lah. Depend on what untung dan rugi ni, sir. Benda ni. Ni, this is the thing. Belanja dengan kita punya hasil. Hasil ni senang kata, lepas kita jual tu kan, kita dapat duit tu kan, itu hasil. Belanja ni adalah semua duit yang keluar untuk kita mengoperasikan perniagaan kita tu. Jadi dalam cerita kali ni, dia cakap belanja melebihi hasil. Apabila belanja lebih pada hasil, hasil tak cukup nak cover kita punya kos. Kos apa, sir? Kos upah, kos gaji, kos sewa, kos bangunan, kos pengendalian, macam-macam kos. Kalau tak cukup nak cover, ini akan membawa kepada rugi. Dan rugi kita adalah rugi bersih because we are talking about account untung rugi. It is focused solely on either untung bersih ataupun rugi bersih. Okey, sir. Dapatlah tu, sir? Sir pun rasa okey dah kot situ. Let's go. Kita tengokkan pula kepada cerita nan seterusnya ni. Okey, sir. So, yang ni apa pula point dia, sir? Okey, ini adalah sistem. This is a sistem dalam perakaunan. Oh, okey, sir. So, macam mana? Bila kita sembang pasal perakaunan ni, dia kata apa? Ada satu, salah warna. Okey. Ada satu buku ni, dia akan rekod semua urus niaga secara tepat dan sistematik menggunakan sistem Y. Dalam akaun, ada satu benda je yang buat benda ni. Apa ni, kita punya urus niaga tu, dia buat secara tepat. Maksudnya ada dia punya sistem-sistem dia. Sistem dia pun nama Y, sir. Apa tu, sir? Ini namanya ledger. Ledger. Ledger ni dia pakai sistem apa, sir? Sistem catatan bergu. Sistem catatan bergu maksudnya dia ada masuk, dia ada keluar. Kalau kita rekod sebelah sini ada kredit, nanti ada satu akaun lagi yang dia akan rekod sebelah debit. Dan itu akan menjadikan last kali kolom debit dengan kredit kita dia akan jadi sama. So ini memang kerja ledger lah. So this is what we call ledger. Oh, ledger kerjanya begitu, sir. So itu kerja ledger lah. Okey, baik. So that is the point of ledger. Okey, kita tengokkan pula pasal yang lain tu. Apa pula cerita ni, sir? Okey, ini adalah sejenis padanan. Oh, nak padankan apa tu, sir? Alright. So mari kita tengokkan cerita dia kat sini. Okey. So kita ada padanan ni, cerita dia kat sini adalah tentang ledger. We are talking about the ledger. Okay, sir. So, ledger ni memang kena tepat ke macam mana, sir? Dia macam ni tau. Ledger ni, kalau saya boleh cerita sikit, dulu ada beberapa orang-orang yang kreatif tapi dia bukan kreatif yang baik ni tau. Ini kreatif yang bijak. Dia boleh siphon duit dan sebagainya. Dulu kita ada satu cerita, kalau you pernah dengar pasal nama dia Aman Shah kalau tak silap. Benda ni berlaku tahun 1990-an kalau tak silap, so dia adalah pekerja bank dan di mana dia boleh memasukkan 1 sen. Akaun setiap pengguna tu dia masukkan 1 sen ke dalam akaun dia. So dia pakai sistem ledger ni lah yang saya faham, sir. Dia pakai sistem debit kredit ni. Macam mana dia boleh buat adalah dia keluarkan kredit dekat pengguna tu 1 sen tapi debitkan kat dia. Sir, tapi kenapa dia tak tertangkap on the spot, sir? Tak boleh, sebab ledger tu nanti bila ada kredit dengan debit kan, dia jadi seimbang. Oh, sir, jadi seimbang, sir. Dia jadi seimbang. So, bila dia seimbang, jadinya tak boleh detect lah benda tu. Oh, okey, sir. So itu lah konsep ledger kat sini. Tapi dekat sini kita tak ceritalah nak buat benda tu. Ini saya ceritalah macam mana ledger tu diguna pakai. And orang-orang yang bijak macam ni dia boleh guna benda-benda untuk buat benda macam tu. Oh, macam tu, saya. So itu cerita dia. Okay, let's go kepada yang ini pula. Baik. Bila kita cakap pasal ledger ni, okay, fahamkan satu benda.
Segala aset kita, bangunan, modal, pekerja, semua barang komputer semua, dan juga belanja. Ni satu benda. Okey, aset dengan belanja dia akan masuk sebelah debit. Sebelah debit masuk aset, apa-apa saja aset, apa-apa saja belanja masuk sebelah debit. Lepas tu lepas tu kita ada liability, equity ataupun hasil. Liability tu tanggungan. Benda-benda yang kita kena tanggung tu lah. Equity tu barang yang kita ada juga, modal yang kita ada tu juga. Lepas tu dengan hasil. Hasil ni benda yang kita dapat lah. Benda tu akan masuk dalam kredit. Oh, okay sir. So dia masuk dalam kredit sir. So jadi kita tengokkan kat sini flow tu Okay, saya cerita dulu. Faedah atas pinjaman. So faedah atas pinjaman ni macam mana sir? Bila kita pinjam, kita akan dikenakan faedah. Faedah ni ada dua tau. Jangan silap tau. Faedah ada dua. Ada satu faedah yang bagi kita duit, ada satu faedah yang keluarkan duit. Okey. Tapi kalau faedah atas pinjaman, dia adalah faedah yang mengeluarkan duit. Sebab apa sir? Sebab bila kita pinjam kat bank, contoh kita pinjam 10,000 kan, dia ada faedah dia, bunga tu. Dia ada bunga dia tu. So bunga dia tu kita kena bayar. So itu adalah faedah yang mengeluarkan duit. Okay. Tadi saya cakap ada faedah yang bagi duit pun ada sir. Ada. Itu kita panggil dia faedah atas simpanan. Contoh company kita tu simpan duit dekat satu bank. Lepas tu kita nama dia faedah atas simpanan. Itu duit masuk. Faedah atas simpanan itu duit masuk. Oh, sebab kita simpan kat bank tu sir. Lepas tu bank tu bagi macam dividen lah sir. Something like that. So kena tengok Jangan cakap faedah je duit keluar. Tak semestinya. Kena look faedah pinjaman ke faedah simpanan. Okay sir. So kalau faedah atas pinjaman ni, dia duit keluar. So kalau duit keluar, dia adalah belanja. Oh, bukan aset sir. Bukan. Faedah atas pinjaman ni belanja lah. Okay. So kalau belanja memang betul lah masuk kat debit. Yang ni betul ni. Kalau belanja betul ni. Tapi salah kat sini lah. Salah kat belanja tu. Oh, okay sir. Lagi sir. Okay, lagi kita bercakap pula pasal commission. Okay, commission. Baik. Untuk commission tu macam mana pula sir? Commission adalah belanja. Commission ni maksudnya selalunya untuk agent sale kita. Agent sale. Maksud saya kan ejen kita kan ada ejen kan, dia pergi jual barang. So kita kena bayar commission kat dia. So contoh dia jual barang tu harga 20. So okay sir, dia jual barang dulu, maybe commission dia RM10, RM5. So kita kena bayar. Oh okay sir. Sir, kalau kita kena belanja, kalau kita kena bayar sir, betul lah belanja sir. Betul. Memang belanja. Tapi belanja bukan kredit. Lah sir, belanja masuk dalam debit. Belanja tu debit. So itu salah kat situ. Oh, okay sir. So yang ketiga ni sir, kejap. Tukar warna dulu Okay. Yang ketiga ni adalah akaun belum bayar. Belum bayar ni hutang lah. Belum bayar ni adalah sejenis hutang. Hutang sir, okay. Hutang memang betul lah dia duduk dalam bahagian liability. Liability tu maksudnya tanggungan. Memang betul dah tu. Betul lah sir, dia memang hutang sir. Dia memang hutang. Dia memang liability. Tapi liability bukan sejenis debit. Liability adalah kredit. So, sekabut lah sir nak hafal benda-benda tu. Tak payah hafal. Ingat benda ni je. Aset belanja debit, liability equity hasil kredit. Dah. Ingat benda tu, lepas tu you tahu dah dia benda tu baki tu duduk mana Okey, so sekarang ni sir, inilah yang tadi saya cerita tu, faedah. Tapi faedah atas simpanan. Oh sir, kalau faedah pinjaman, duit keluar. Kalau faedah atas simpanan, duit masuk. Kita simpan duit, kita dapat faedah, duit masuk. Duit masuk, dia adalah hasil. Dan remember, hasil memang duduk dekat kredit. Okey sir, so D lah jawapan dia sir. So macam tu So itu flow dia dekat account kat sini. Okey, settle yang itu. Mari kita tengok barang lagi satu ke macam mana yo. Alright. So ni macam mana ni sir Baik. So dekat sini kita ada akaun perniagaan untuk Daniel lah. Okey. Tak apa, saya cerita pelan-pelan dulu. Tak apa saya patah balik kat sini Kita tengok Ini tadi yang kita cerita, dia ada membuat belian. Okey, dia ada buat belian ni. Belian lah, dia beli lah. Okey, dia beli.
Lepas tu sir, dekat sini sir ada pulangan belian sir. So dekat situ dia memulangkan satu nilai lah, maksudnya mungkin barang tu rosak ke macam mana kan. So dia pulangkan benda tu. Okey sir, jadi apa cerita dia sir? So jadi kat sini untuk kita balancingkan dia, kan nilai dia 6,000. Jap sir, kenapa saya tak ambil 420? Oh, kita akan ambil nilai yang besar. Bila kita nak buat balancing, we will take the big value. Okey sir, ambil value besar sir. Ambil value besar. So letak value besar tu kat bawah. Lepas tu baru balancing kan dia. Macam mana sir? Tempat yang kecil tu you cukupkan, maksudnya ambil 6,000 ni tolakkan dengan 420. Oh sir, dapatlah 500 pula 5,580 ni sir. So itulah balancing dia. Perhatikan tempat balancing tu. Okey sir, dalam account ni sir, dia duduk dekat bahagian kredit lah sir. Dia duduk kat bahagian kredit. So bila bawa kepada baki bawa depan ataupun automatik bawa depan, dalam imbangan duga dia akan pergi ke sebelah. So senang kata, so pening, tak payah. Kalau benda tu duduk dekat debit, bawa kepada imbangan duga ataupun next month punya cerita baki BB tu kan, dia akan duduk sebelah aja. Oh dia nilai dah sama sir, nilai dah sama tapi dia duduk sebelah kredit. So ini nilai dia kredit, so dia dekat sini. Oh okey sir, ni akaun belum bayar saya. Ni kredit lah. Ni kredit. Belian ni dia secara kredit, so akaun belum bayar. Okey. So macam itu. Alright sir. Point dia macam-macam tu saya. Ingat tu je lah. Kalau dia duduk kat debit, bulan depan dia bawa bagi kredit. Kalau dia duduk kat kredit balance tu, bulan depan dia bawa ke debit. Macam tu je. Dia silang. Okey. Baik. Okey. So apa pula cerita yang ni sir? Yang ni dia memang silap. Cerita dia memang ada silap dekat sini. Oh, serius sir? Ada silap. So dia katakan kat sini, kesilapan mana yang tidak ketara. Maksudnya you memang silap tapi you punya balancing, you punya imbangan duga tu is not gonna detect the numbers. Ingat tak cerita Aman Shah yang saya cerita tadi? Saya lupa nama dia tu, tapi tak silap saya Aman Shah tu lah. Apa ni? Maksudnya memang berlaku kesilapan di situ tapi tak ketara. Dia punya account still balance. Ini cara dia. Oh, sir, yang kita dengar cerita apa ni, duit-duit simpanan orang, yang orang simpan tiba-tiba company tu siphon ambil masuk dalam account dia. Macam ni ya, sir. Macam ni lah. Ini ya dia, kesilapan tak ketara ni. Sebab account dia last kali akan balance. Nanti nak kena kaji tu, nak kena tengok balik account dia semua lagi terperinci tu. Okey, mari kita tengokkan cerita yang ni dulu. Okey, so dekat sini mari kita tengok yang mana akan jadi ketara ataupun tak ketara lah. Okey, so cerita dia macam mana Azhar? Yang first ni, dia bayar gaji 600. Dia bayar 600. Okey sir, bayar gaji 600. Okey. Tapi dia hanya rekod dalam buku tunai, nampak? Dia rekod satu tempat je. So kalau tak ada kredit, ada debit, balance tak? Tak balance. Kalau ada debit, tak ada kredit, balance tak? Tak balance. Nampak? Yang ni dia memang mengaku siap-siap. Dia hanya rekod dalam satu tempat. So tak ada contradiction. Tak ada kredit debit. So memang tak balance lah. Itu bukan kesilapan tidak ketara. It's obvious punya kesilapan. Memang akan nampak salah terus. Memang tak akan balance. Okay, itu satu. Alright. So yang kedua, sir. Yang kedua, diskaun diberi 70. Okay. Diskaun diberi tu 70. Dia pergi rekod dalam diskaun diterima. So, benda yang sepatutnya rekod dalam debit, terrekod dalam kredit. Nampak? So, nanti dia jadi double. Lah sir. So, ini pun sama. Benda tu patutnya masuk kredit debit kan? Tapi dia termasuk dekat kredit. So, nanti jadi double recurring ataupun double value. So, tak balance. Okay, sir. So, tak balance juga tu, sir. So, yang ni pula. Okay. Yang ketiga apa pula, sir, ceritanya? Dia jual secara kredit. Jual harga 255. Okay, jual 255. Dia pergi rekod 225. Maksudnya kat sini, okay, yang jual kredit tu dah okey dah.
lepas tu dia pergi masukkan dalam akaun jualan tu 225. Ini lagi masalah sebab nilai pun dah tak tally. Sir, nilai tak tally mesti tak balance, sir. Confirm tak balance. Sebab nilai dia, contoh, dia masuk 25, lepas tu yang kat luar tu dia tulis keluar 52. So dekat situ dah tak balance dah tau. Okay sir, nampaklah sir. All the not balance and all that. Okay, lepas tu last sekali. Okay, kat sini tengok. Dia beli alat pejabat 500. Okay, dengan cek. So maksudnya kat sini, dia beli debit tu dengan cek kredit tu. Sudah ada dah debit kredit tau. Tetapi alat pejabat tu dia pergi masuk dalam akaun belian. Oh, okey sir. Padahal dia beli dengan cek. Dia beli dengan cek tu patutnya ni lah kredit lah kan. Tapi dia tersalah masuk akaun. Oh, dia beli dengan cek tapi dia termasuk akaun belian sir. Tapi dia masih lagi debit yang sama. Dia masih lagi debit. Oh, ya sir. So maksudnya sir, kat sini dia masih lagi dalam bahagian debit, cumanya dia salah nama akaun dia. Oh, sebab dia beli dengan cek sir. Dia beli dengan cek. Okey, tapi dia masukkan dalam akaun belian. So it's still a debit tapi salah nama akaun. So itu yang nama dia kesalahan tak ketara. Okey, dia balance tapi dia salah akaun. So jawapan dia adalah D. Okey, kawan-kawan, saya rasa sampai situ dulu kita cerita. Bukan habis lagi ya. Sampai sini dulu, nanti kita tengokkan lagi apa benda-benda yang kita boleh bincang and discuss together. Okey, sampai jumpa nanti.